Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan analyse game di antara Hikaru Nakamura bertemu dengan Zafiruza di St. Louis Rapid and Bliss Championship yang bermula pada hari ini. St. Louis Rapid and Bliss ini merupakan pertandingan Rapid dan Bliss di mana mulai hari ini dan 3 hari berikutnya pemain-pemain akan bermain Rapid dan hari keempat dan hari kelima mereka akan bermain Bliss. Ya. So pertandingan ini bermula pada hari Jumaat waktu US, iaitu 26 Ogos. Mereka akan bermain Rapid sehingga hari Isnin, sehingga hari Ahad, dan diikuti dengan Bliss pada hari Isnin dan Selasa. Okey. So kita pergi kepada game. Hikaru bermain putih bertemu dengan Ali Reza bermain hitam di round kedua Rapid. Knight F3 D5 E3, Knight F6 C4 E6 B3. Okey. Putih bermain flank opening dan dia mungkin akan flank ceto bishop dia ke B2. Bishop E7. Okey, bishop B2. Nampaknya putih masih menangguhkan untuk castling dan development di sebelah king side dia. Castling G3. Okey, sekarang putih nampaknya akan bermain double fenceto. Dia akan fenceto kedua-dua bishopnya. B6 dan hitam pun akan cuba fenceto bishopnya ya ke bishop B7. G2 bishop B7. Kita nampak kedua-dua bishop ini fenceto. Castling C5, queen E2, queen C8. Okey, hitam cuba protect bishopnya sekiranya berlaku apa-apa, maksudnya terbuka diagonal. So queen ni akan protect bishop dan pada masa sama apabila queen bermain C8 dia memberi ruang kepada rook ni untuk bermain di D8 untuk support pawn D4 push. Knight C3, rook D8, rook C1. Okey, meletakkan rook sebaris dengan queen hitam. Knight C6, D3. Okey, kita nampak di sini putih memang sebenarnya tidak plan untuk bermain D4. So kalau kita tengok dari segi structure ni seolah-olah putih bermain reserve Benoni ya. Kalau kita tengok pawn formation ni, ini seolah-olah pawn formation Benoni yang dimainkan biasanya oleh hitam ya. Dan putih pula bermain seperti putih punya setup apabila bertemu dengan Benoni hitam. D4, E take D4, knight take D4, knight take D4, bishop G2. Okey, menukar bishop. Take G2, C take D4, knight B1. Knight B1, queen B7 check, king G1. H5. Okey, ini satu move yang agresif daripada Ali Reza Firuza. Sudah semestinya dia nak push pawn dia ke H4, cuba untuk merosakkan pawn formation putih dan mungkin juga dia boleh terus pushing ke H3 untuk mengancam mate di G2 Nah, D2 H4, G take H4. Okey, di sini Hikaru bermain satu move yang agak berisiko. Walaupun chess engine approve move ini, maksudnya tak ada masalah kepada komputer untuk main move ini, tapi bagi seorang manusia untuk main move ini agak berisiko kerana kita nampak di sini kedudukan king hitam agak lemah lah dan terdedah kepada serangan-serangan daripada piece-piece hitam. So mungkin lebih praktikal untuk kepada manusia ialah bermain mungkin seperti queen F3, mengajak untuk menukar queen lah dan sekiranya queen dah exchange, so tak ada masalah lah untuk tak ada lagi ancaman checkmate di G2 Okey. So ini move ini agak berisiko lah, G take H4 ni oleh Hikaru Nakamura. Rook A8. Okey, ini satu brilliant move. Okey, kita nampak di sini Ali Reza ketinggalan satu pawn tapi dia menggunakan kelemahan putih di king side ni dengan dia merancang untuk buat rook leave Maksudnya dia nak merancang rook A8 ni nak pergi rook C5, diikuti dengan rook F5 dan diikuti dengan knight H5 dan knight H4 menyerang kedudukan pertahanan putih dengan dibantuan queen semua Okey. Queen F3. Okay, queen F3 okey, Hikaru dah mula nampak kedudukan agak bahaya, jadi dia mengajak untuk menukar queen dan of course Hikaru Ali Reza tidak mahu menukar queen. Kalau dia tukar queen, dia akan attack dia akan habis dan perlu diingat hitam down satu pawn. Okey, so pada masa yang sama juga queen A6 ni menyerang pawn A2. Okey, king H1. Okey, di sini mungkin Ali Reza merancang untuk Hikaru merancang untuk main rook G1 untuk attack di sepanjang G5, rook C5. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, Ali Reza merancang untuk buat rook leave. Di sini okey, kita tengok di sini apa akan berlaku sekiranya hitam makan queen A2 Sebenarnya hitam boleh makan queen A2 tapi beliau akan rugi banyak tempo kerana selepas putih bermain rook C2, sekarang putih mengancam untuk main rook A1 untuk perangkap queen ni Sebagai contohlah, let's say hitam bermain move yang satu move yang sisa rook D7. So putih akan bermain rook A1 dan queen ni akan terperangkap Walau bagaimanapun selepas rook C2, hitam boleh melarikan queen dia di mana sekiranya putih bermain rook A1, queen ini boleh sempat lari
sama ada di E5 ataupun di H5. So let's say lah di E5, cuma putih akan dapat balik pawn yang dia sacrifice tadi dengan makan pawn A7. Dan di sini kita nampak kedudukan buah putih dah aktif, terutama rook A7 ni. Rook A7 ni dah nampak aktif dan hitam pun agak sukar untuk attack, kerana kita tengok di sini bishop dia pun kena attack. Let's say lah hitam bermain bishop D6 untuk checkmate di F2, putih boleh main knight F1, dan of course knight ni tak boleh gerak lah. Kalau gerak kena check dan sebagainya. Okay, so tidak bagus lah untuk putih untuk makan pawn itu sebab dia tak dapat apa sebenarnya. So Alireza terus konsisten dengan perancangannya dengan main rook C5, rook G1, rook F5, queen G2, knight H5. Kita nampak di sini knight ni nak pergi ke F4, A3. Okay, ini satu move yang agak menarik. Putih tidak mahu lagi membiarkan pawn dia di A2 tidak protect oleh mana-mana piece. So bila bermain di A3, walaupun kita nampak di sini putih hitam menyerang menggunakan 2 piece dan putih hanya jaga pakai 1 piece, tapi sekiranya hitam tamak dia akan terkena. Bishop ni akan mati kerana diserang oleh 2 piece. So Alireza bermain bishop take H4, dan sekarang ni kita tengok hitam telah dapat kembali pawn dia yang dia sacrifice tadi. So pawn dah equal, tapi hitam mempunyai position yang lebih baik kerana kelemahan king side putih. So dari segi strateginya hitam telah menang dari segi strategi. So rook CF1 protect F2 yang diserang oleh 2 piece hitam. G6, knight E4, bishop E7, knight G3, knight take G3, F take G3. Okay, B5. Okay, sekarang Alireza cuba untuk melemahkan structure pawn putih di queen side dan mungkin akan menyerang pawn-pawn itu later. G4, rook F1, rook F1, bishop take C4, bishop take C4. Okay, E5. Okay, move E5 ni sangat bagus kerana sebenarnya, okay, let's say lah hitam membuat satu move yang sia-sia sini. Okay, king G7. Okay, putih merancang untuk bermain move seperti queen F3 untuk menyerang F7. Jadi apabila Alireza bermain E5, sekiranya putih bermain queen F3, hitam boleh main queen E6 untuk jaga pawn F7. So selepas E5, Hikaru bermain bishop C1 untuk menghidupkan bishopnya yang pasif di B2 ni. So bishop C1, rook B8. Okay, open file. Queen F3. Okay, Queen F3 ni mengancam F7. Okay, cuma di sini Queen F3 ni telah memberi peluang kepada hitam untuk exchange Queen. Dan sekarang ini sebab kena pin, Queen tu kena pin. Selepas King G2, okay, Queen take F3, King take F3, kita nampak selepas Rook B1, kita nampak di sini hitam mendapat inisiatif kerana putih mempunyai masalah koordinasi antara bishop dan rook dia. Sebab hitam merancang untuk bermain bishop take A3 dan sekiranya bishop dimakan, rook F1 ni kena. So putih terpaksa membawa king dia untuk protect. So sekarang hitam tak boleh lah nak main bishop A3 sebab sekarang rook ni dah berjaga dengan king. So selepas king itu, Alireza bermain F5, satu move yang sangat menarik. Sudah semestinya selepas GTF5, GTF5, so tak boleh nak main, kalau ikutkan tak boleh nak main rook F5 lah sebab ada rook C1. Okay, so putih bermain king D2 untuk membebaskan pin, so supaya rook ni sekarang mengancam untuk makan F5. So bishop A3, so kita nampak di sini tekanan terhadap bishop ni. Okay, di sini Hikaru bermain king C2, tapi selepas game dalam channel YouTube Hikaru, dia mengatakan bahawa dia pada mulanya merancang untuk main king C2. Okay, di king C2 ni sebenarnya ada satu idea yang menarik. Sebagai contoh, sekiranya hitam terperangkap, dia mengajak untuk tukar rook take C1, rook take C1, bishop take C1, king take C1. Selepas king F7, kita nampak di sini walaupun hitam mempunyai 4 pawn berbanding dengan putih yang hanya mempunyai 3 pawn, tapi sebenarnya putih akan menang posisi ni kerana putih mempunyai 2 pass pawn yang dipanggil outside pass pawn. So akan ada masalah bagi king hitam untuk mengejar kedua-dua pass pawn ni. Sebagai contoh kita tengok C5, king E7 untuk mengejar pass pawn ni. C6, okay, C6. Okay, let's say F4. Okay, sekiranya hitam bermain king D6, sudah semestinya putih akan bermain H4. Selepas main king take C6, H5, dan putih akan menang sebab selepas let's say king D6, okay, putih hitam tak berjaya masuk dekat square ni, dan kita tahu apabila king tak berjaya masuk dalam rule of square ni, so paspon putih akan sampai dulu, queen. Jadi di sini hitam perlu bermain F4 kerana hitam pun sebenarnya mengancam untuk queen, tapi tak ada masalah bagi
putih kerana contohnya H4, F3, King D2. Okey, ini satu keperluan kerana untuk stop ni King putih perlu masuk dalam square macam tadi ya. Okey, F2, King D2. Okey, dapat stop pawn ni. Okey, A5 cuba untuk push pawn ni pula. Tapi kita nampak di sini pas pawn putih lagi awal A4, C7. Okey, ini satu move yang agak penting. Walaupun pawn C ni boleh sempat di stop oleh King hitam, tapi apabila King hitam pergi ke C untuk stop pawn C ni, dia akan terlepas untuk menjaga pawn H ni Contoh King D7, A6, A3, A7, A2. Okey, di sini ada satu cipo yang kita kena tahu. Okey, divert on Queen, King makan, dan di sini putih akan promote dengan check Dan sekiranya hitam bermain King B7, putih boleh bermain Queen H8 untuk stop pawn ni daripada Queen Okey, itu satu taktik yang Hikaru nampak lah pada semasa move 39 Tapi sebenarnya sekiranya dia bermain King C2, sekiranya hitam tak terperangkap dengan move Rook take C1 tadi, hitam boleh saja bermain Rook A1 dan apabila bermain Rook A1, di sini putih akan zuang lah dia tak ada cara untuk nak improve position dia sebagai contoh kalau dia bermain H4, okey, di sini hitam boleh je bermain E4 dan sebagainya dan kedudukan putih memang bermasalah lah So Hikaru bermain C5. Okey, di sini Alireza ambil pawn ni sebenarnya menurut Hikaru Nakamura, bishop take C5 ni bukanlah the strongest move. Sepatutnya hitam membiarkan saja pawn C5 ni dan marakan king dia ke F7 sebab sebagai contoh sekiranya putih makan rook take F5, king E6, sekarang putih kena tengok balik bishop dia yang diserang oleh dua piece, dan sekiranya dia balik rook F1, boleh saja hitam makan balik bishop take C5, dan bezanya sekarang king hitam agak aktif dan bersedia untuk support untuk create pass pawn, dan jangan lupa pawn A ni pun merupakan pass pawn Okey, so Alireza bermain bishop take C5, rook take F5, bishop D6 menjaga pawn E5 yang diserang, king C2, rook B7, H4, rook C7 check, king D1. Okey, ini sebenarnya merupakan satu kesilapan kerana sepatutnya putih bermain king B1 king B1 lebih dekat dengan pas pawn A ni lah sekiranya hitam push apabila dia bermain sebagai contoh lah rook C3, rook F3 menjaga pawn D3, A5, bishop B2 kita nampak di sini king putih dekat dengan pas pawn hitam So apabila bermain king D1, okey, di sini putih bermain rook C3, rook F6, okey, bishop A3 Okey, bishop A3 ni nampak macam strong move. Of course dia mengancam untuk serang ni, tapi sekiranya putih bermain bishop A3 ada in between move untuk menang satu pawn makan rook take D3 dulu, lepas contohnya king C1, rook A3 so menang satu pawn dan memberi laluan untuk pas pawn Okey, tapi di sini selepas bishop A3, Hikaru bermain bishop G5. Sebenarnya ada satu move yang suggest by engine, iaitu bishop D2 Okey, kita tengok bishop D2 ni apa istimewanya kalau bermain bishop D2 kerana putih memberi pawn D3 So sekiranya hitam makan rook take D3 king C2. Okey, king C2 di sini sekiranya bermain rook H3, hitam putih boleh bermain rook E6 dan sekarang ni ada masalah untuk hitam nak jaga pas pawn dia E5 ni sebagai contoh sekiranya putih makan rook take H4, rook take E5. Okey, kita nampak di sini pas pawn hitam dah jadi weak walaupun hitam ada dua pas pawn, tapi pas pawn ni semua lemah dan putih mampu untuk menyekat kedua-dua pas pawn ni jadi bishop D2 ni sepatutnya dimainkan oleh Hikaru lah, tapi of course ini move ni susahlah manusia nak nampak kecuali engine boleh lah. Okay, bishop G5, rook take D3, king E2, rook H3. Okay, di sini memang kita nampak position putih dah kalah lah sebab hitam ada dua connected pass pawn dan jangan lupa pawn A ni juga merupakan pass pawn rook G6 check, king F7, rook F6, king G7, okay, king F2, bishop E7 dan di sini putih resign sebagai contoh sekiranya hitam bermain rook E6, bishop take H5, bishop take G5, H take G5, rook E3 untuk menjaga pas pawn yang diserang dan di sini kita nampak hitam mempunyai dua extra pawn dan pas pawn putih tidaklah kuat mana sebab king hitam ada di depan dia. Sebagai contoh sekiranya putih bermain rook A6, hitam boleh saja mara E4 dan sekiranya rook take A7 contohnya king G6 dan pawn G ini akan mudah disekat oleh hitam lah. Sebagai contoh rook A5, ni rook F3, king E2, D3, king D2, rook F2 ataupun rook G3 untuk makan ni pun mana-mana pun boleh so Hikaru resign selepas hitam bermain bishop E7. Okey, satu game yang agak menarik daripada Alireza. Pada saya yang menarik sekali adalah idea H5 tu H5 H4. Kita tengok balik tadi. Okey, di sini okey, di sini okey, idea
hitam H5 ni memang sangat menarik lah. Dan selepas knight D2 H4 di sini sebenarnya boleh saja Hikaru orang kata mengajak untuk menukar queen dengan memain queen F3 ke apa, queen F3, tapi nampaknya dia menerima challenge Alireza dengan makan GTH4 walaupun engine approve move ni, tapi sebenarnya untuk manusia agak sukar lah nak mempertahankan kingside ni apabila terlampau terdedah. Dan idea rook A8 ni memang menarik lah. Queen F3, Queen A6, King H1, rook C5 dan rook leave ke F5 disusul dengan knight H5 dan knight F4. So satu game yang menarik daripada Alireza Firuza.